Apa kata saya beritahu Anda? Brunei, salah satu negara terkecil di Asia Tenggara, telah membuat langkah-langkah yang secara langsung mempengaruhi Sabah dan Sarawak, dan kerajaan persekutuan di Putrajaya hampir tidak berkata apa-apa tentang perkara ini. Ini bukan spekulasi. Ini berdasarkan rekod sejarah, pertukaran diplomatik, dan tuntutan wilayah yang kebanyakan rakyat Malaysia tidak pernah dengar pun. Dan menjelang akhir video ini, Anda akan paham dengan tepat apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Sebelum kita pergi lebih jauh, kalau Anda sedang dengar ini sekarang, saya perlukan bantuan Anda. Seorang kenalan saya dari Brunei sebenarnya ketawa bila dia nampak channel ini. Dia kata orang Malaysia tak kisah pasal isu-isu macam ni, takkan ada orang nak subscribe atau share pun. Saya cakap dia silap besar. Saya cakap orang Malaysia sangat ambil berat tentang apa yang berlaku dengan tanah mereka sendiri. Jadi kalau Anda percaya benda yang sama, tekan subscribe dan tinggalkan satu like. Jom kita buktikan dia salah sama-sama. Assalamualaikum dan selamat kembali. Untuk paham apa yang sebenarnya berlaku, Anda perlu kembali ke masa lampau. Jauh ke belakang. Sebelum Malaysia pun wujud sebagai sebuah negara. Kebanyakan orang anggap Brunei ini sebagai sebuah kesultanan kecil kaya minyak yang tersepit di antara dua bahagian Sarawak. Tapi berabad-abad dahulu, Kesultanan Brunei merupakan salah satu empayar paling berkuasa di Asia Tenggara. Pada kemuncaknya, empayar Brunei menguasai hampir keseluruhan Pulau Borneo. Itu termasuk seluruh Sabah Moden, seluruh Sarawak, sebahagian Filipina, dan juga Kepulauan Sulu. Ini bukan kerajaan kecil. Ini adalah sebuah empayar maritim yang dipandang serius oleh kuasa-kuasa kolonial Eropa. Sekarang disinilah ia jadi menarik. Bila British muncul dalam gambaran, keadaan mula berubah dengan pantas. James Brooke, Raja Putih yang terkenal itu, telah dianugerahkan Sarawak oleh Sultan Brunei pada tahun 1841. Sedikit demi sedikit, wilayah demi wilayah, keluarga Brooke mengembangkan kuasa mereka ke atas apa yang kita panggil Sarawak hari ini. Dan setiap satu bahagian tanah itu datang dari Brunei. Termasuk satu kawasan yang sangat spesifik yang masih menjadi kontroversi sehingga hari ini. Limbang. Limbang adalah sebab kenapa Brunei terbahagi kepada dua bahagian berasingan pada peta. Kalau Anda pernah tengok peta Brunei dan terfikir kenapa bentuknya macam ada orang gigit satu bahagian, gigitan itu adalah Limbang. Charles Brooke, Raja Putih kedua, telah menganeksasi Limbang pada tahun 1890. Dan Brunei tidak pernah, tidak sekalipun, secara rasmi dan sepenuhnya menerima kehilangan itu. Coba renungkan. Kita bercakap tentang pertikaian wilayah yang telah membara selama lebih dari 130 tahun. Apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, Brunei memilih untuk tidak menyertai. Ada pelbagai sebab di sebalik keputusan itu, termasuk pemberontakan Brunei 1962 dan perselisihan mengenai hasil minyak serta kedudukan sultan. Tapi satu faktor yang jarang dibincangkan ialah ini. Brunei tidak mahu mengesahkan kehilangan wilayah yang masih dianggapnya sebagai miliknya sendiri dengan menyertai sebuah persekutuan yang merangkumi wilayah-wilayah tersebut. Maju ke tahun 2009. Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, dan Sultan Hasan Al-Bolkiah menandatangani apa yang digambarkan sebagai pertukaran surat untuk menyelesaikan isu-isu wilayah yang tertangguh, termasuk tuntutan Limbang. Kerajaan Malaysia pada masa itu mengumumkan bahwa perkara itu telah selesai. Brunei, kata mereka, telah menggugurkan tuntutannya ke atas Limbang. Kes ditutup. Kecuali ia sebenarnya tidak ditutup langsung. Inilah yang kebanyakan rakyat Malaysia tidak tahu. Butiran penuh perjanjian 2009 itu tidak pernah didedahkan kepada umum. Termas sebenar, konsesi sebenar, persetujuan sebenar tidak pernah dimaklumkan kepada rakyat Sarawak, rakyat Sabah, atau rakyat Malaysia secara keseluruhan. Apabila ahli parlimen bertanyakan soalan mengenainya, jawaban yang diberikan kabur. Apabila pemimpin Sarawak mendesak ketelusan, mereka disambut dengan kesunyian diplomatik. Dan Brunei sendiri tidak pernah mengeluarkan kenyataan awam yang jelas dan tegas mengesahkan bahwa ia telah secara kekal dan tidak boleh ditarik balik menggugurkan semua tuntutan. Anda perlu tanya diri sendiri, kenapa rahasia? Kalau perjanjian itu mudah dan bermanfaat untuk Malaysia, kenapa tidak diterbitkan? Kenapa tidak biarkan rakyat Sarawak, yang tanahnya terlibat secara langsung, tahu dengan tepat apa yang telah dipersetujui bagi pihak mereka? Tapi wilayah hanyalah satu bahagian cerita ini. Bahagian yang lebih besar, dan terus terang lebih menggemparkan, melibatkan minyak dan gas. Khususnya, dua blok luar pesisir yang dikenali sebagai Blok L dan Blok M. Blok-blok ini terletak di perairan yang kedua-dua Brunei dan Malaysia telah tuntut. Dan ini bukan petak lautan yang kosong. Blok-blok ini mengandungi rizab hidrokarbon yang besar. Kita bercakap tentang berbilion-bilion ringgit nilai minyak dan gas. Selama bertahun-tahun, penerokaan di blok-blok ini telah dibekukan karena tuntutan yang bertindih. Kedua-dua negara tidak dapat bersetuju di mana pentas benua Brunei berakhir dan di mana Malaysia bermula. Dan sementara pertikaian ini berlarutan, teka siapa yang menguruskan sumber-sumber di pihak Malaysia? Petronas. Dan teka berapa banyak hasil itu yang mengalir kembali ke Sabah dan Sarawak? Anda sudah tahu jawabannya.
sebahagian kecil sahaja. Di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974, Sabah dan Sarawak menerima royalti 5% daripada petroleum yang dihasilkan di negeri mereka. 5%. Sementara itu, dua negeri ini secara literal terapung di atas kekayaan minyak dan gas, dan rakyat mereka mempunyai antara kadar kemiskinan tertinggi di negara ini. Sekarang bawa Brunei kembali ke dalam gambaran. Brunei telah melabur dengan banyak dalam infrastruktur minyak dan gasnya sendiri. Brunei Shell Petroleum, sebuah usaha sama antara kerajaan Brunei dan Shell, telah beroperasi dengan cekap selama berdekat-dekat. Brunei telah menggunakan kekayaan minyaknya untuk menyediakan pendidikan percuma, penjagaan kesehatan percuma, tiada cukai pendapatan, dan perumahan bersubsidi tinggi untuk rakyatnya. Populasi Brunei lebih kurang 450.000 orang. Bandingkan dengan Sabah yang mempunyai hampir 4 juta dan Sarawak hampir 3 juta. Perbezaan dalam cara kekayaan minyak diagihkan memang mengejutkan. Dan inilah bahagian yang sepatutnya membuat setiap rakyat Sabah dan Sarawak duduk tegak. Apabila Brunei terlibat dalam rundingan sempadan maritim dengan Malaysia, ia pada dasarnya berunding mengenai sumber-sumber yang bersempadan dengan Sabah dan Sarawak. Tapi siapa yang duduk di meja rundingan? Kerajaan persekutuan. Bukan kerajaan negeri Sabah atau Sarawak. Bukan rakyat yang tinggal di atas tanah itu dan yang perairannya sedang dibincangkan. Putrajaya membuat keputusan, dan Sabah serta Sarawak diberitahu hasilnya selepas semuanya selesai. Ini bukan sekadar tentang Brunei. Ini tentang satu corak. Satu corak di mana keputusan yang mempengaruhi Borneo dibuat di semenanjung Malaysia, di sebalik pintu tertutup, tanpa perundingan yang wajar dengan negeri-negeri yang terlibat secara langsung. Perjanjian Malaysia 1963, yang dikenali sebagai MA63, sepatutnya menjamin hak-hak tertentu dan autonomi kepada Sabah dan Sarawak. Jaminan-jaminan itu termasuk kawalan ke atas tanah dan sumber. Tapi selama berdekat-dekat, melalui perundangan persekutuan dan pindahan perlembagaan, banyak hak tersebut telah dihaki secara senyap. Ingat tadi saya sebut tentang perjanjian 2009 dan kata butirannya tidak pernah didedahkan? Inilah sebabnya ia sangat penting. Jika kerajaan persekutuan membuat konsesi kepada Brunei melibatkan sempadan maritim atau pengaturan perkongsian sumber, rakyat Sarawak berhak tahu. Jika sebarang pelarasan wilayah dibuat, walau sekecil mana sekalipun, rakyat yang tanah dan perairannya terjejas mempunyai hak asas terhadap maklumat itu. Dan jika perjanjian itu benar-benar menguntungkan Malaysia, maka tidak ada sebab langsung untuk merahasiakannya. Ketelusan sepatutnya menjadi amalan lalai, bukan pengecualian. Beberapa penganalisis politik di rantau ini telah mencadangkan bahwa kesunyian kerajaan persekutuan adalah strategik. Dengan mengekalkan butiran yang kabur, mereka mengelakkan reaksi negatif domestik sambil mengekalkan muhibah diplomatik dengan Brunei. Tapi kesunyian strategik ada harganya. Ia membiak syakwa sangka. Ia menyuburkan naratif bahwa Sabah dan Sarawak dilayan sebagai tanah jajahan dan bukannya rakan kongsi setara dalam persekutuan. Dan ia melemahkan kepercayaan pada masa di mana perbincangan MA63 lebih penting dari sebelumnya. Dalam tahun-tahun kebelakangan, terdapat gerakan yang semakin berkembang di Sabah dan Sarawak yang menuntut pemulihan hak-hak di bawah MA63. Pemimpin-pemimpin dari kedua-dua negeri telah mendesak bahagian hasil minyak dan gas yang lebih besar, lebih banyak autonomi ke atas imigresen dan pentadbiran, dan pengiktirafan status mereka sebagai rakan kongsi setara, bukan negeri bawahan. Situasi Brunei menambah satu lagi lapisan kepada perkara ini. Karena jika kerajaan persekutuan tidak mampu bersikap telus tentang rundingan wilayah yang secara langsung mempengaruhi Borneo, bagaimana rakyat Sabah dan Sarawak boleh percaya bahwa kepentingan mereka sedang dilindungi? Izinkan saya rumuskan kesemuanya. Tuntutan sejarah Brunei ke atas sebahagian Sarawak, terutamanya Limbang, tidak pernah diselesaikan sepenuhnya dan secara terbuka. Blok minyak yang dipertikaikan di perairan antara Brunei dan Malaysia melibatkan sumber yang menjadi hak rakyat Sabah dan Sarawak. Namun rakyat itu mempunyai suara yang paling sedikit dalam cara pertikaian itu dikendalikan. Perjanjian 2009 yang kononnya menyelesaikan segalanya masih diselubungi kerahasiaan. Dan sepanjang semua ini, kerajaan persekutuan telah memilih diam berbanding ketelusan. Ini bukan tentang mewujudkan konflik dengan Brunei. Brunei adalah jiran, ahli ASEAN, dan sebuah negara yang mempunyai ikatan budaya dan sejarah yang mendalam dengan Malaysia. Ini tentang accountability. Ini tentang hak rakyat Malaysia, terutamanya mereka di Sabah dan Sarawak, untuk tahu apa yang sedang dilakukan dengan tanah mereka, perairan mereka, dan sumber mereka. Jadi inilah yang saya mahu Anda bawa pulang dari video ini. Pertama, isu Limbang tidak selesai seperti yang kerajaan mahu Anda percaya. Kedua, berbilion-bilion dalam sumber minyak dan gas dipertaruhkan di perairan yang dipertikaikan, dan rakyat yang paling terjejas mempunyai suara paling sedikit. Ketiga, ketelusan bukan pilihan apabila ia melibatkan kedaulatan dan integriti wilayah. Kalau video ini membuka mata Anda kepada sesuatu yang Anda tidak tahu sebelum ini, kongsikan dengan seseorang dari Sabah atau Sarawak. Kongsikan dengan sesiapa yang ambil berat tentang Malaysia. Tinggalkan komen dan beritahu saya apa yang Anda rasa kerajaan persekutuan patut buat. Subscribe kalau Anda belum lagi, karena masih banyak lagi yang perlu didedahkan.
Kebenaran tentang apa yang berlaku di Borneo layak